Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memulakan dan memuliakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وذخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Jannah, Taman Siara Perdana. Yang saya kasihi dan saya hormati barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatidzah yang hadir, dan seterusnya yang saya doakan kebaikan, juga saya harapkan kebaikan di dunia dan di akhirat kepada tuan-tuan muslimin, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafak dan meninggikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayah juga taufik daripadanya kita dapat berkumpul pada malam ini, malam 21 November 2022, dan alhamdulillah kita dapat bersyukur dapat sama-sama menunaikan tanggungjawab kita terhadap rukun Islam yang 5, iaitu salah satu daripadanya menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah dalam ruang di antara maghrib dan isyak ini kita akan teruskan pengajian kitab Bidayatul Hidayah kita karangan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala anhu, yang pada minggu yang lalu kita dah lihat tajuk yang dekat dengan kita, iaitu adab tidur, adabun naum, di mana tidur ini merupakan sahabat bagi kematian ataupun dinilai sebagai kematian kecil. Dan kita dah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60 hingga 61 bahawasanya ketika mana kita hidup, ketika mana anggota tubuh badan kita hidup, di situlah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidur, di situlah keadaannya Allah Subhanahu wa taala mematikan anggota tubuh badan kita, dan risiko dan kemungkinan untuk kita mati ketika mana kita tidur adalah sangat besar. Sebab itulah para alim ulama, khususnya Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala anhu, dia telah
menetapkan adab-adab yang boleh kita ambil sebagai pedoman dan juga panduan, di mana sebelum kita tidur perlu kita lakukan adab-adab dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar malam yang kita pejamkan mata itu adalah malam yang akan menjadikan kita salah seorang daripada hamba-hambanya yang beriman dan tidak mati dalam keadaan, kalau ditakdirkan pada malam itu, tidak mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ulang semula murajaah dalam bab adab tidur ini, adabun naum. Yang pertama dan kedua telah kita bincangkan, iaitu fa idza aradta, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'a bihi fi ulumihi fi ad-darain insyaallah. Kita lihat semula apa kata pengarang kitab Hujjatul Islam, al-Imam Hujjatul Islam, fa idza aradta an-naum fabsut firashaka mustaqbil al-qiblah wa nam ala yaminika kama yudja'u al-maytu fi lahdihi. Dan apabila kamu nak tidur, maka hamparlah, bentanglah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, ataupun yang disebut di sini selain daripada toto ataupun tilam ataupun selimut, yang nak kita tidur tu sunnahnya menghadap mustaqbil kiblah, menghadap kepada kiblah, seperti mana keadaan kita nak solat, sama ada kita letakkan kaki kita ini menghadap kiblat ataupun kita panggil apa, pundak ataupun bahagian sebelah kanan kita itu yang menghadap ke kiblat, bermakna kita mengiring sebelah kiblat. Ala kulli hal tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Yang kaedah yang pertama, contoh kiblat, ini kiblat. Nah, kaedah pertama kalau kita tidur, ini kaki kita, ini kepala kita, maka disunatkan ulama ajar kita tidur macam ni, bermakna kaki kita menghadap kiblat, dan bantal yang kita letak itu adalah kita angkat kepala kita sikit, bermakna kepala kita ni, wajah kita ni menghadap kiblat. Ni yang pertama, adab yang pertama. Adapun adab yang kedua adalah kita menghadap macam ni boleh, tapi sebiasanya macam ni tak boleh lah, sebab kita akan memberatkan sebelah kiri badan kita. Jadi adab yang kedua diajarkan oleh baginda Nabi, Nabi tidur dalam keadaan bahagian kanan ini wajahnya menghadap kiblat, kan? Dan ini kaki, bermakna dah bahagian sebelah kanan tubuh, anggota tubuh sebelah kanan ini dia menghadap ke kiblat, bermakna yang sebelah kanan ini dijadikan alas ataupun dijadikan bahagian untuk diletakkan tubuh badan. Ini pun tak ada masalah, nak buat macam ni pun boleh, nak buat macam ni pun tak ada masalah. Ala kulli hal, kenapa nak kena menghadap kiblat? Kerana nak menggambarkan peletakan tubuh kita yang nanti akan kita pejamkan mata, terputuslah hubungan kita dengan dunia. Ketika mata kita dipejam, inilah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang kita ada di sisi kita ni, tuan-tuan, bila mana kita hidup, kita buka mata kita, kita melihat seluas-luasnya alam dunia. Namun apabila kita pejamkan mata kita, jumlah kalau kita lihat saiz mata yang kita pejam tadi tu taklah besar macam duit 50 sen, hanya sekecil duit 20 sen sahaja. Namun begitu, bila kita pejamkan mata, terputuslah kehidupan kita dengan dunia buat sementara waktu kalau kita tak meninggal. Kalau meninggal, habislah hubungan kita dengan dunia. Maka dalam kita nak memutuskan hubungan kita dengan dunia tadi tu, ulama ajarkan agar biarlah keadaan kita tadi itu berada dalam keadaan seperti orang yang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia kan ditanamkan macam tu, kan? Ditanam wajahnya itu menghadap kepada kiblat. Seperti mana disebut kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi, seperti mana dibaringkan orang yang mati pada liang lahatnya. Tuan-tuan, bila orang mati, sewaktu kita nanti dah mati, tuan-tuan, ataupun isteri kita mati, sebab itu adab sebelum nak dimandikan, sebelum nak dikafankan dan disolatkan, adabnya kita letak sementara nak menunggu orang ramai nak ambil ataupun keluarga kita nak ambil untuk kita mandikan jenazah yang meninggal di kalangan mungkin isteri kita ataupun mak kita ataupun ayah kita ataupun anak-anak kita. Adabnya sementara nak nunggu tu, letaklah dengan kain, tutup dengan kain. Dan kalau boleh letak di tempat yang tinggi, jangan letak di tempat yang rendah. Atau kata kalau ada tilam, kalau ada katil tu, nak kata atas katil tu letakkan. Dan disunatkan letak sesuatu benda yang berat di atas perut. Janganlah letak batu sampai 20 kilo pula, pecah nanti perut orang tu, kan.
Tapi letak disunatkan letak pemberat atas perut, mana kata letak sesuatu yang berat yang boleh menekan najis nanti yang bakal dimandikan nanti, supaya mudah untuk urusan membersihkan tubuh badan daripada sisa-sisa najis. Kemudian tutup dengan kain. Kalau orang Melayu kita tutup dengan kain batik, kain selimut dan sebagainya. Dan disunatkan juga untuk tutup bahagian muka. Bahagian muka ni tuan-tuan seelok-eloknya tutup. Jangan terdedah macam tu, orang datang ziarah tak kisahlah. Kadang-kadang saudara mara datang nak tengok kan, tapi kadang-kadang bukan je nak tengok jenazah pun, datang nak ziarah, nak menghormati. Jadi kalau terbuka begitu saja, ada orang yang mungkin trauma, ada orang yang mungkin terkejut. Sebab itu Nabi sebut wa kafabil mautil wa'idha, cukup dengan mengingati mati itu, melihat dan menyaksikan kematian itu menjadi tazkirah, menjadi peringatan buat kita. Sebab itu contoh ketika mana jenazah tadi kita letakkan dengan kain, dengan tutuplah muka je, supaya apa? Supaya kita tak tahu setiap daripada kalangan kita yang meninggal ini keadaan mereka berbeza-beza. Ada orang yang boleh menahan sakitnya sakaratul maut, ada orang yang tak boleh, ada orang yang mata ke atas. Kebanyakannya mata akan naik ke atas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia mengikut roh. Roh ketika dicabut daripada tubuh berjasad kita ni tuan-tuan, malaikat akan cabut roh ni daripada bermula daripada kaki, naik sedikit demi sedikit, maka mata ni akan melihat. Sebab itu mata kebanyakan orang yang meninggal ke atas, Nabi ajarkan untuk kita tutup mata itu. Diajarkan jangan biarkan dia terbuka, terbeliak macam tu. Itu bukan salah satu ataupun bukan je tanda-tanda su'ul khatimah. Jangan pula bila kita tengok isteri kita mati keadaan mata terbeliak, anak kita mati keadaan mata terbeliak, kita kata ni mati dalam keadaan buruk ataupun mati dalam keadaan yang mengerikan, ataupun keadaan jasad dan rohnya tidak diterima Allah. Tidak. Itu adalah refleks normal bagi orang yang menahan jasad, nak menahan sakitnya kematian itu jadi normal. Ada orang kadang-kadang di kalangan adik keluarga kita ada yang sampai menggigit lidah, berdarah lidahnya. Dan ketika mana dia tergigit lidah, maka ketika itu kita kena pastikan, tengok adabnya kita ambil kain putih ke kain ke yang bersih, tolakkan lidah tadi. Sebab kematian ni tuan-tuan seumpama 300 tusukan bilah pedang. Setiap daripada kalangan kita menerima kesakitan itu berbeza-beza. Ada orang yang sampai tergigit lidah, ada orang yang sampai ternganga mulut, ada orang yang sampai matanya terbiak. Sebab itu ada orang yang telinganya jatuh, kakinya tulah jatuh, ada orang sampai kulitnya kejang dan sebagainya. Maka ini adalah kaedah kita, adab kita yang hidup ini menyantuni si mayat jenazah tadi itu seperti mana hadis Nabi SAW dengan Imam Bukhari. Ada satu hadis Nabi ketika mana qala al-mayyitu lil janazah, kata Nabi ketika mana mayat mengatakan kepada jenazah dirinya sendiri, qaddimuni, cepat-cepatlah bawa aku ke kubur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini nak menunjukkan bahawasanya ketika mana roh keluar daripada jasad, connection, hubungan di antara roh dengan jasad tadi itu masih ada. Maka ketika mana orang yang masih hidup, dia pegang kita, mungkin dia nak membersihkan, nak memandikan kita, nak pegang kita, nak ngangkat kita, nak pergi ke bilik air dan sebagainya. Ketika mana dia menguruskan, adabnya kita kena menyantuninya dengan lemah lembut. Sebab kesakitan sakratul maut tadi masih dirasakan. Sebab tu adabnya tadi ketika mana kita letak sementara nak nunggu mandi tadi tu, tolak kalau lidahnya tergigit. Kalau matanya terbuka, pelan-pelan kita tutupkan matanya. Jangan biarkan matanya terbuka. Kerana setiap daripada kita menghadapi saat kematian itu berbeza-beza. Ada orang yang sampai pucat, maka pucat ni tadi tuan-tuan, kita tutupkan dengan wajahnya dengan kain, supaya tak ada orang yang boleh tengok, kecuali ahli keluarga lah. Ahli keluarga yang datang daripada jauh, datang nak tengok buat kali terakhir, maka tengok sebelum nak mandikan, selepas nak mandi pun tak ada masalah. Tapi janganlah kita biarkan begitu sahaja seperti roti gardenia, dia hanya enak dimakan begitu saja. Jangan biarkan begitu saja. Adabnya tutuplah. Dan bahkan disebutkan, bukan menjadi syarat, tetapi disebutkan juga antara adab yang terbaik bila kita ada jenazah dalam rumah kita, hatta wa imma itu adalah di kalangan ahli keluarga kita yang kita sayangi, maka selain daripada itu digalakkan juga untuk ambil sunnah memasang ataupun membakar bakhur, ataupun orang Melayu kita ni biasa bakar kemenyan kan, dan menggunakan air kapur barus, mandi menggunakan air kapur barus. Bukannya wajib, bukan syarat wajib nak kena basuh mandi jenazah tadi dengan kapur barus, tidak. Tapi kapur barus ni dia punya
Ghalibnya bau je kuat dan dia boleh menghilangkan bau-bau hanyir busuk, kan? Ala kulli hal, kalau apa pun yang kita gunakan, tak semestinya kapur barus, kalau sabun lah ataupun apa sahaja, shampoo dan sebagainya yang kuat, yang boleh menghilangkan bau-bau yang boleh mengundang fitnah kepada jenazah tadi itu, maka itu yang sebaiknya digunakan. Kalau tak nak guna kapur barus pun tak salah pun. Yang penting mandi itu kita kena mandi, dan yang diutamakan yang kena mandi itu adalah di kalangan ahli keluarga, kecuali ulama akan ada pesan dan berlaku ketika zaman Nabi, ketika mana Jabir nak melihat ayahnya yang meninggal ketika pada dalam peperangan, iaitu Sayyidina Abdullah ibn al-Haramain, ibnu al-Haram, Sayyidina Abdullah ibn al-Haram, ayahnya meninggal dalam keadaan dicincang. Jadi keadaan yang begitu mengerikan. Sahabat tolak, jangan bagi Jabir tengok, tunggu sahabat selesaikan dulu urusan. Dah adalah prosedur-prosedur, mana kata kalau di kalangan ahli keluarga kita yang mungkin kematian dalam keadaan mengerikan, mungkin aksiden dan sebagainya, sebaik-baiknya jangan bagi adik-beradik tengok. Sebab apa? Sebab takut nanti meratap, akan ada berlakunya, lebih-lebih lagi orang perempuan. Maka Nabi tak bagi, setelah dikemaskan, setelah dicantikkan. Maka sebab itu ada menjadi sunnah kalau orang yang meninggal kerana mukanya hancur, kan? Aksiden, mungkin mukanya hancur sampai tak ada wajah. Sebab itu ada yang sampai doktor-doktor ataupun si tukang mandi jenazah tadi dilukis kening, lukis wajah supaya tak nak bagi nampak, tidak, supaya nak bagi nampak sempurnanya penciptaan Allah SWT. Namun jadi sebaiknya sebelum berlakunya, sebab itu sebelum nak mandi tu ada sampai di bilik bedah, digalakkan sampai untuk dijahit. Dia ambil ambil bahagian ni sikit, kulit ni sikit, daging ni sikit, untuk cantikkan bahagian-bahagian yang mengerikan. Jadi ini antara adab-adab dalam Islam. Kerana apa? Walaqad karramna bani Adam, kata Allah SWT, sesungguhnya kami, Allah SWT memuliakan di kalangan keturunan Bani Adam. Sebab itu kita ketika mana kita nak menguruskan jenazah-jenazah yang berada dalam keadaan yang mengerikan, maka sunnahnya untuk kita memperbaikkan, hassinu, baikkanlah urusan jenazah tadi itu, agar ketika mana kita menghantar dia nanti ke dalam kubur dalam keadaan yang sempurna. Seperti mana sempurnanya nanti, moga-moga nanti di hadapan Allah dia akan bangkit dalam keadaan yang sempurna juga. Jadi tanggungjawab kita fardu kifayah. Maka adabnya tadi, selain letak daripada kain, letak juga dengan batu. Tujuan untuk apa? Supaya nanti bila mandi nanti, najis-najis yang ada dalam perut, air kencing dan sebagainya boleh keluar dengan mudah. Dan kenapa muka tadi nak kena tutup dengan kain, tak boleh nak terdedah sesuka hati kecuali ahli keluarga yang tengok, supaya tak mengundang fitnah. Kadang-kadang ada orang yang nampak, dia nampak padahal muka pucat tu normal lah, orang dah meninggal pucat, mana ada roh dalam tubuh badan. Datang pula nak pula daripada kalangan yang dia ni pula pernah bermusuh, mungkin jiran yang bermusuh dengan dia tak puas hati, ataupun orang yang memang kawan-kawan yang tak puas hati datang tengok, oh dah meninggal lagi, nak padan muka, kan. Nampak pula si Zainab tu meninggal pula, kalau kita dedahkan mukanya, tengok pula mata tu mungkinlah sengit sikit, padahal si Zainab tadi meninggal mungkin sebabkan stroke. Itu normal lah kalau tarik muka tu sedikit. Dan ini menjadi poin bagi orang musuh, bagi musuh-musuh ataupun saudara-saudara ataupun orang-orang jiran manusia yang hatinya tak baik ni, dia akan tengok, dia membawa cerita. Itu tujuannya, kita nak tutup adabnya, kita tutup muka si mati tadi. Hatta dalam kalau ahli keluarga kita pun tak semua yang boleh tengok, kecuali telah disempurnakan. Untuk perpisahan yang terakhir itu barulah kita boleh buka, sebelum nak kita usung dan iring mereka si jenazah tadi ke kuburan. Dan juga adabnya memasang bukhur, memasang kemenyan tadi tu. Kalau tak ada kemenyan, kalau tak ada kapur barus bau-bauan, digalakkan dalam rumah tadi pasang dengan bukhur, ataupun kita panggil gaharu, kan, kayu gaharu, kita pasang bakar bagi asap tadi tu, memenuhi ruangan rumah. Jadi tetamu yang hadir tidak akan dapat membawa fitnah ataupun membawa bau-bauan yang mungkin dapat dia tidur. Kadang-kadang benda tu bau, kadang-kadang bukan batang bau daripada jenazah ataupun si mayat, tapi memang hati busuk datang ziarah, memang dia tahu nak tengok si musuh dia tadi tu, kan. Dia tidak membawa keinsafan, tapi nak membawa berita yang buruk. Kebetulan lah mungkin belakang rumah tu pula ada lori sampah lalu dan sebagainya, ataupun mungkin kilang ayam berdekatan lalu pula bau busuk. Ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini sebabnya kenapa kita digalakkan ketika ada kematian di kalangan ahli keluarga kita ni, bakar bukhur.
Biar ada pewangi-pewangi yang boleh menyebabkan tidak adanya ruang ataupun peluang untuk bau-bau daripada keluar daripada bau wangi tadi tu datang, boleh mengundang fitnah. Dan benda ni takut dibawa cerita kat luar, kan, menyebabkan sian kepada jenazah. Ini menjadi fitnah kepada jenazah. Sebab tu kita digalakkan baca doa seperti mana yang saya sebut tadi, lepas kita solat tahiyat akhir, habis fil alamin innaka hamidum majid, Nabi tak pernah tinggalkan 4 doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Tu daripada fitnah kematian dan kehidupan. Kita hidup ni fitnah, mati pun nanti kita akan jadi fitnah pada kita. Sebab tu hidup kat dunia ni biarlah berbuat baik, biarlah menjadi orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nasu yanfa'uhum linnas. Dan Nabi SAW, orang yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain, bukannya boleh memberi mudarat. Supaya apa? Supaya kita mati nanti orang tak cerita keburukan kita sampai orang buat fitnah pada kita, padahal buruk kita sikit, tapi mati kita orang buruk, orang buat cerita kita buruk yang banyak. Maka ni kita jangan membuka asbab-asbab ruang-ruang kepada orang yang datang ziarah, mungkin orang-orang yang memang tak puas dengan kita. Adab yang si hidup tadi, yang adik keluarga hidup tadi, tutup ruang-ruang tersebut melalui bau tadi tu dengan bakar bukhur. Selain daripada itu, di kalangan ahli keluarga, jangan biarkan si mayat sebelum mandi tadi tu sementara nak menunggu, kan. Mungkin nak nunggu abang long balik, nak mandi sama-sama, nak tunggu cukup ahli keluarga nak mandi sama. Tapi sebenarnya yang paling terbaik adalah uruskanlah secepat mungkin. Jangan sampai besok ada tu satu tempat tu kebetulan 4 orang mati serentak. Jadi yang si ayah tadi dah meninggal malam tadi pukul 4 tak urus jenazah lagi. Ini bukan satu bentuk yang sepatutnya diamalkan. Bahkan si anak-anak tadi tu pula bila ditanya, kenapa tak mandikan lagi, dah pukul 3, pukul 4, nak tunggu juga si skuad pengurusan jenazah. Kan kita kadang-kadang satu kawasan tu ada orang yang memang dia lah orang yang akan menguruskan jenazah, memandikan. Jadi bila kebetulan kalau satu hari itu, bayangkan tuan-tuan, kalau satu hari itu si yang memandikan tadi tu ada 4 tempat nak kena pergi. Adakah kita nak biarkan anak kita ataupun isteri kita ataupun ayah kita, mak kita begitu saja tunggu, tak ada orang nak mandi? Ahli keluarga dah ada dah semua. Sebab itu dalam keadaan tersebut jangan lengah-lengahkan. Benda yang sentiasa perlu disegerakan. Bahkan Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kan, ada 5 perkara yang perlu disegerakan. Salah satunya adalah apabila berlakunya kematian, disegerakan pengurusannya. Sebab apa? Sebab tak nak berlakunya fitnah-fitnah yang akan menyebabkan orang ni cerita 5 tahun nanti orang akan cerita. Sebab tu yang paling terbaik, ahli keluarga uruskan mandi. Kalau mayat itu normal, okey, tak ada masalah, biarlah ahli keluarga. Nak pula anak lelaki, biar anak lelaki yang mandikan. Kerana apa? Kerana anak lelaki yang mandi ni tuan-tuan, anak-anak kita, kalau contoh kita yang mati, anak lelaki kita yang uruskan, anak kita pasti akan menyantuni kita dalam keadaan yang paling terbaik. Dia akan tengok, dia akan pegang tangan kita, ya Allah dulu tangan inilah ya Allah, disebut, kan. Kalau anak lelaki ke anak perempuan, kalau ayah meninggal tu pula ibunya, anak perempuan yang sebaiknya memandikan. Hatta anak lelaki pun boleh mandikan ibunya, tak ada masalah, kan. Dia pegang tangan maknya tadi, ya Allah masa kecil tangan inilah yang menyusukan aku, tangan inilah yang mendodoikan aku, dan dia akan basuh tangan mak dengan ayah dia tadi dalam keadaan yang paling terbaik. Kemudian dia usap mukanya, Allah wajah inilah dulu yang tak pernah tidur waktu kami sakit. Waktu itu kita pun mencurahkan air dalam keadaan penuh kasih sayang. Itu tujuannya anak-anak yang paling terbaik untuk memandikan ibu dan ayah kita. Sewaktu kita memegang pula kaki inilah yang bekerja. Kaki inilah yang berdiri sepanjang masa untuk mencari rezeki buat kami, ya Allah. Maka anak-anak pasti akan memandikan dalam keadaan yang paling terhormat. Kalau dulu, ya Allah, mak ayah kami, mak ayah lah yang memandikan kami daripada kecil sampai kami besar. Sampai kamu umur 3-4 tahun, kami pandai pakai baju sendiri, tapi semasa kecil, dialah yang memandikan kami. Dialah yang basuh berak kami. Ketika mana kita basuh najis-najis ibu dan ayah kita, maka seorang anak itu pasti akan basuh yang terbaik. Ya Allah, dulu dia berkali-kali basuhnya najis kami. Inilah kali terakhir kami nak membasuh najis ibu dan ayah kami. Ya Allah, muliakanlah kami dengan tangan. Dengan tangan yang akan menjadi saksi ni, ya Allah. Itu tujuannya nak bagi anak-anak bersihkan kita. Amat rugi kalau anak-anak yang membesar dalam keadaan dibiarkan orang lain memandikan mak dan ayahnya. Maka sebab itu galakkan. Kalau ada masa tadi tu antara adabnya lagi, selain daripada itu yang tidak disebutkan dalam kitab ini, nanti kita akan tengok ada banyak lagi yang lain.
Antara adabnya selain daripada itu, penuhi waktu ziarah, sewaktu nak mandi sebelum mata, nak menunggu mandi, nak berkafan kata dia tu, biarlah jangan kita biarkan dengan benda-benda yang boleh mengundang perkara-perkara yang melalaikan. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran yang dibacakan kepada si mayat tadi pahalanya sampai, kan? Galakkan anak-anak tadi sementara kalau nak tunggu adik-beradik lain berkumpul, mungkin lagi sejam ataupun setengah jam, tak ada masalah lah. Jadi waktu yang terluang tadi tu jangan biarkan dengan kosong tanpa dibacakan surah-surah yang tertentu. Apatah lagi kalau qalbul Quran, surah Yasin. Biar anak-anak kita, pastikan anak kita tahu apa nak buat bila kita mati dalam rumah, dia baca surah Yasin. Kemudian dia doakan, kemudian dia akan sentiasa memastikan tetamu-tetamu tu dilayan dengan sebaiknya. Jadi anak-anak kita sekarang tu tanggungjawab kita, tuan-tuan. Jangan bila kita dah meninggal nanti, anak kita tak tahu nak buat apa. Semuanya serah pada imam lah buat. Ikut imam lah, saya ikut imam. Berapa imam cakap nanti saya bayar. Bukan duit yang boleh menyelesaikan segala-galanya, kan? Walaupun mungkin pada waktu itu anak kita mungkin mampu untuk membayar, tapi kita yang akan melihat, roh ni akan melihat, ya Allah, anak aku tak buat apa-apa, balik ni kita nanti ada satu bab nanti, tuan-tuan, dalam kitab dalam kitab Sakratul Maut karangan Dr. Ain Abdul Al-Qarni, bahkan dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim ni menyebut ada satu masa roh ni akan balik. Allah izinkan untuk balik, roh-roh orang yang beriman ni Allah izinkan untuk balik nak melihat keadaan ahli keluarganya. Cuma ahli keluarganya tak tahulah. Amat sedih, tuan-tuan, kalau kita waktu itu, kalau ibu dan ayah kita tu balik tengok ziarah kita waktu baru beberapa hari kita mati, kan? Baru kita baru meninggal dunia dalam keadaan kita balik tengok ahli keluarga kita, rupanya anak kita sibuk main dengan TikTok, dengan telefonnya, dengan keadaan semayang tak ke mana, apa tak ke mana. Amat menyedihkan. Ini adalah satu bentuk kekecewaan yang tidak dapat kita kembalikan. Sebab itu pastikan sebelum kita meninggal, didik anak kita dengan ilmu yang selayaknya, bukan ilmu dunia semata-mata, tapi ilmu akhirat. Maka kata Imam Al-Ghazali lagi, dan ketahuilah bahawa tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat. Barangkali Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rohmu pada malam yang kamu tidur itu, maka bersedialah untuk menemuinya dengan kamu tidur dalam keadaan suci, dan wasiatmu sudah ditulis dan diletakkan di bawah bantalmu. Tidur kena ambil uduk, tuan-tuan. Digalakkan, disunatkan sebelum kita tidur kita ambil air semayang, kan? Kalau kita semayang isyak tadi, kan, kita dah semayang isyak kat surau, kita balik nanti, biarlah kita kekal dalam keadaan wuduk kita tadi tu. Tidur dalam keadaan wuduk ini, insya-Allah malaikat mendoakan kita dan malaikat akan sentiasa bersama dengan kita. Jadi orang yang berwuduk ni, tuan-tuan, dia berada dalam keadaan yang paling terbaik untuk diri dia, kan? Kenapa dalam keadaan berwuduk ni Allah suka dekat dengan orang yang berwuduk? Sebab dalam keadaan berwuduk ni tak ada orang yang dalam keadaan berwuduk dia ada niat nak buat benda jahat. Tuan-tuan, bila kita ambil wuduk, kita akan niat nak buat benda baik. Tak ada orang yang niat dia ambil wuduk kemudian aku nak pergi curi duit pakcik sebelah tu lah. Tak ada. Tak ada orang yang dia pergi kat paip, dia ambil air semayang, aku nak pergi ngumpat sekejap lah, orang tu tak ada. Inilah kehebatan wuduk, di mana orang pergi ambil wuduk, dia akan fikir, aku nak semayang, aku nak baca Quran, aku nak buat zikir, aku nak buat yang benda-benda baik. Maka sebab itu keadaan ulama, para ulama tasawuf dan waliullah, mereka akan pastikan, kok macam mana pun mereka akan sentiasa memastikan diri mereka dalam keadaan berwuduk. Bahkan Nabi SAW menegaskan, di mana nanti Nabi akan kenal umatnya min asaril wudu'i daw'ih, dengan cahaya daripada anggota wuduknya yang bercahaya. Waktu itu Nabi boleh kenal kita. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena sentiasa berada dalam keadaan wuduk, hatta ketika mana kita nak tidur tadi, supaya mati, ataupun kalau ditakdirkan kita mati dalam keadaan kita tidur tadi tu, maka kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita berada dalam keadaan yang terbaik sebagai seorang manusia yang membawa tong najis. Setiap daripada kita ni, tuan-tuan, bawa tong najis. Dan tong najis inilah yang kita tak boleh nak kata kita ni mulia di kalangan sesama kita. Semua di kalangan kita ada bawa satu tangki najis yang busuk, yang sangat hina, yang kalau terkeluar daripada tubuh badan kita ni, tong najis tadi tu, tak ada orang pun nak berkawan, nak dekat dengan kita. Mujuk Allah tu tutup, simpan dalam perut yang cantik ni, yang orang tak nampak ni, bau busuknya tu. Hatta kadang-kadang kita makan petai pun, kita semayang dekat sebelah orang yang semayang jemaah, kalau orang tu bersendawa bau petai pun kita rasa tak selesa dah duduk sebelah orang tu, apatah lagi yang ada dalam tangki ni. Maka yang paling terbaik adalah orang yang berwuduk, kerana orang yang berwuduk adalah orang yang dia menjaga hadas kecil dia, menjaga dirinya daripada hadas kecil.
Dia tak membuang tangki tadi, apa yang terkandung dalam tangki najis tadi tu dia tak buang. Dia jaga diri dia. Dia mendisiplinkan diri dia, dia mengharamkan diri dia. Sebab tu dipanggil takbiratul ihram. Sebab tu dinamakan dengan ihram. Ihram ni apa? Mengharamkan diri dia daripada buat perkara-perkara yang tak baik, bukan tak baik, yang busuk ni lah, yang melibatkan najis. Diri kita ni, bila kita nak menghalang diri kita daripada najis, kita panggil ihram. Sebab itu takbiratul ihram semasa salat adalah pengakuan kita, penjelasan ataupun ikrar kita dengan Allah SWT. Ketika aku ihramkan diri aku ni, aku haramkan diri aku daripada makan, daripada minum, daripada keluarkan najis, daripada kentut, daripada kencing. Sebab tu bila kencing habis batas sembahyang. Sebab ketika itu kita melakukan perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Bukan kerana kencing itu batas sembahyang, tetapi kerana diri kita ketika itu berada dalam keadaan yang tak selayaknya bersama dengan si Maha Suci. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci, kita tak akan sampai kepada Allah dalam keadaan kita tidak suci. Maka begitulah keadaannya. Kalau kita kekalkan diri kita ni yang mampu untuk berada tidak dalam keadaan tidak suci, kalau kita kekalkan berada dalam keadaan suci, Allah suka. Sebab inilah hamba-Ku yang berusaha nak menjadikan diri, mengangkat dirinya dalam keadaan suci. Maka sebab itu mengambil wuduk sebelum tidur adalah salah satu adab lah. Dan kamu hendaklah tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan. Dan dalam keadaan berazam tidak akan mengulangi lagi sebarang maksiat yang pernah kamu kerjakan. Dan berazamlah untuk membuat kebajikan dan kebaikan kepada seluruh orang Islam. Jika Allah membangkitkan kamu pada pagi esok. Tuan-tuan, setiap malam kita tidur. Ada dua perkara yang Imam Al-Ghazali ajarkan dalam adab yang kelima dan keenam. Yang pertama, yang kelima adalah kita kena bertaubat. Sebab itu antara zikir sebelum kita nak tidur, selain bismikallahumma amutu wa ahya, Nabi ajarkan dengan bismikallahumma amutu wa ahya. Amutu dulu, mati dulu. Yang kita belajar kat sekolah dalam kitab tu, kebanyakan kita belajar bismikallahumma ahya wa amut kan. Ala kulli hal, mana-mana pun lafaz tak ada masalah. Tapi yang sahih, yang lebih tepat adalah bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Kenapa mati dulu Nabi sebut? Sebab kita berada dalam keadaan nak tidur tadi tu, kita nak menuju kepada kematian dulu. Kita nak matikan diri kita dulu dengan izin Allah. Mematikan sementara tu diri kita tu, baru wa ahya, barulah kita nanti dengan izin Allah kita akan bangkit balik untuk hidup. Maka selain daripada zikir, kita baca surah ayat kursi, selain baca surah Al-Fatihah. Antara sebelum itu yang digalakkan adalah dengan istighfar. Istighfar paling kurang 70 kali tuan-tuan, jangan lebih dan kurang. Jangan kurang dan biarlah lebih daripada Nabi SAW. Nabi setiap hari akan istighfar dengan 70 kali. Istighfar biasalah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau astaghfirullahalazim tadi tu baca 70 kali paling tidak sebelum tidur. Nak cepat baca istighfar. Istighfar sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Sekali kita baca bersamaan dengan 100 kali. Sekali baca bersama dengan 100 kali. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini tak kisahlah mana-mana tuan-tuan amalkan sebelum tidur, baca istighfar ni. Supaya Allah memandang kita ketika mana roh kita nanti terpisah sementara waktu tidur, Allah akan terima kita punya roh tadi. Walaupun mungkin belum sampai waktu ajal kita nak sampai malam itu, tetap Allah redha. Biarlah mimpi yang akan kita mimpi itu mimpi yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan pelik. Kalau ada orang yang mengadu, ustaz saya ni tidur sejak 2-3 menjak ni mimpi pelik-pelik, bukan lah. Jatuh daripada gaung lah. Kena mimpi kau jauh lah, mimpi kena apa, macam-macam lah mimpi kan, menakutkan. Cara-cara nak elakkan mimpi daripada menakutkan ni tuan-tuan adalah kita meminta perlindungan daripada Allah dengan caranya mengamalkan adab-adab yang Nabi ajar tadi itulah. Jangan lupa sebelum tidur tadi ambil wuduk, itu perkara paling basic. Itu mak ayah kita ajar masa kecil dulu kan. Paling tidak basuh kaki. Sebenarnya tuan-tuan, basuh kaki tadi tu bukan maksudnya kita pergi ke bilik air, kita tidur, sebelum tidur tu kita basuh kaki semata-mata. Istilah orang tua-tua tu dulu kata, kau nak tidur bang, kau pergi basuh kaki. Istilah basuh kaki tu sebenarnya pergi ambil wuduk. Apa perbuatan yang terakhir kita sewaktu?
kita nak berwuduk, basuh kaki sebelum yang rukun yang ke-6 yang tu tertib. Jadi bahasa orang dulu-dulu dia menggunakan kiasan. Kau nak tidur kau pergi basuh kaki dulu, minta pada Allah SWT. Nampak, ini orang zaman dulu-dulu tuan-tuan. Tapi yang kita faham, kalau kita faham dengan pergi basuh kaki, memang pergi basuh kaki saja, memang tak ada apalah. Sebenarnya basuh kaki tadi tu ambil wuduk, kan? Dah halang-halang basuh kaki, ambil wuduk terus. Maka perkara pertama bila kita buat nak tidur tadi tuan-tuan, elak daripada mimpi-mimpi yang bukan-bukan. Ada orang mimpi jatuh daripada gaung. Itu jin suka kepada dia tu tuan-tuan. Ada orang mimpi macam-macam lah mimpi-mimpi yang menakutkan. Maka tidurnya tu kena rehat tengok dulu. Ada orang kadang-kadang dia tidur dia tak peduli. Dah penat balik kerja, dah penat kan, waktu tu lah seronok pada tidur dengan tak mandi itulah dia pergi terjun dekat dia punya tilam tadi tu, pasang aircon, tidur. Ini tidur yang tidak bersedia ni tuan-tuan, kena beringat, jangan selalu amalkan. Bersedialah sebelum tidur berwuduk kalau tak boleh nak mandi pun. Sebab kita takut besok kita bangun dalam keadaan kita tidak lagi berada di dunia ini. Kita berada di alam barzakh yang ketika itu malaikat akan tanya pada kita, apakah yang kau dah lakukan kat dunia? Habis tak boleh nak buat apalah. Masa itu qala rabbirji'un, kata Allah SWT kepada orang-orang yang Allah rakamkan perbualan dengan Allah SWT, orang yang dah tak sempat nak bertaubat ni, mereka minta pada Allah SWT, rabbirji'un, ya Allah Tuhan kami, kembalikanlah kami kat dunia, kami nak buat amal. Na'mal salihan inna muqinun, kami nak beramal salih ya Allah. Sekarang ni kami baru yakin kami dah tengok ni, betul lah alam barzakh ni. Ingatkan cerita-cerita dongeng je, ingatkan hanyalah bualan modal ustaz-ustaz dekat ceramah je. Ada orang dia menganggap cerita-cerita tentang kematian, cerita tentang alam barzakh, cerita tentang malaikat itu hanyalah modal asatizah nak bercerita dekat nak mengisi ruang maghrib tazkirah. Tidak tuan-tuan, bukan itu yang menjadi modal. Hakikat itulah kebenaran. Orang yang dah merasai kematian, mereka akan tahu hakikat tersebut. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu betul ke tidak, matilah dulu. Kena mati dulu. Nanti tuan-tuan cerita kat saya. Tapi tuan-tuan bila kita dah mati nanti tak boleh lagi dah nak bercerita dengan kita kan. Allahu Akbar. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali lagi? Bertaubat. Sebelum tidur tadi istighfar. Dah istighfar, dah ambil wuduk tadi tu, dan kena ada azam supaya istighfar kita tadi tuan-tuan, taubat kita tadi tu supaya Allah terima. Ni syarat untuk nak diterima taubat kita adalah mesti kena ada azam yang bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Syarat ulama telah tetapkan, antaranya Imam Syafi'i menyebut bila kita bertaubat, yang pertama syarat utama adalah kita kena ada azam tidak akan mengulangi dosa yang kita lakukan. Kemudian kena bersungguh-sungguh mohon kepada Allah SWT supaya Allah beri keampunan. Yang kedua, an-nadamah. Syarat yang wajib ada waktu kita nak bertaubat adalah penyesalan. Penyesalan kena ada tuan-tuan. Tak boleh kita bertaubat tanpa ada penyesalan. Menyesal ni bukannya syarat menyesal ni kena ada air mata. Kalau syarat menyesal kena ada air mata, orang perempuan lah yang paling berjaya. Orang perempuan lah yang paling diterima taubatnya. Sebab orang perempuan bukan setakat sedih, bukan setakat buat dosa je mereka menangis. Kadang-kadang kita bagi hadiah. Selamat hari ulang tahun, kan kita bagi kat isteri kita. Selamat hari lahir, tahniah, selamat ulang, happy birthday sayang, kita bagi hadiah. Happy pun orang perempuan menangis. Bang dia susah-susah je menangis kan. Orang perempuan segala benda dia menangis. Orang lelaki tak, sebaliknya pula. Orang lelaki accident kan, naik motor kaki ni putus ni, tangan ni berdarah ni. Ada orang datang dekat, sakit tak bro? Lep biasa je. Tunggu telefon ambulans. Padahal kaki dah putus ni, dah berdarah kepala ni, kan tak menangis lagi tu. Ada orang lelaki jadi macam tu kan. Rokok ada, rokok boleh minta rokok. Saya jumpa orang accident tentang minta rokok. Kaki dah putus ni, bila minta rokok lagi, relax tak menangis. Orang lelaki pula susah nak menangis. Adakah syarat taubat itu menangis? Tidak. Syarat taubat itu adalah penyesalan. Sebab itu bila ada lahir penyesalan dalam hati kita, bila kita duduk dalam keadaan kita duduk dalam kereta, sambil bawa kereta pun kita sedar, ya Allah, kenapalah aku buat dosa, ya Allah. Dia menyesal. Malunya Allah, aku bila tengok dia flashback balik diri dia, ya Allah aku buat dosa, ya Allah, malunya aku, ya Allah, hadapanmu, ya Allah aku buat dosa tu. Itu menyesal tu, kena ada. Tak semestinya menangis.
Tapi yang lebih baik kalau dengan penyesalan tadi tu titis air mata. Air mata itulah yang akan Allah haramkan jasadnya daripada dimakan api neraka. Air mata tu yang mahal. Tapi kalau tak keluar air mata pun, kalau dia menyesal, diterima oleh taubatnya oleh Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang ditanyakan, Haji, kenapa ni Tuan Haji masa umur muda-muda Tuan Haji tak pernah datang masjid? Ini umur dah pencen ni, rajin betul Tuan Haji kan. Dia sembang dengan Tuan Haji tu, dengan seorang pakcik tu, masa Tuan Haji muda-muda, saya ingat lagi, Tuan Haji lah yang paling abalong, tailong semua kan, langsi punya orang. Ini kawasan ni semua orang takut kan Tuan Haji kan. Sekarang sudah taubat. Ayolah, dulu saya masa muda-muda ni kan, semua saya buat, semua apa, berzina, semua minum arak, bunuh orang, semua saya buat. Sekarang ni dah tua-tua ni, biarlah, saya dah puas dah. Itu kalau dia sebut macam tu tuan-tuan, mana kata dia belum lagi diterima taubatnya. Saya ni, kenapa Tuan Haji berubah ni, datang masjid ni, berubah ni, tak nak buat dah benda-benda ni? Oh, saya dah puas dah, saya dah puas rasa dah. Bagilah orang lain pula. Itu bukan. Kalau sebut macam tu, taubat dia tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab dia berhenti daripada buat dosa tadi tu bukan kerana dia betul-betul menyesal, tapi kerana dia dah puas. Mana kata dah rasa dah semua. Hati-hati tuan-tuan, kalau kita bertaubat waktu usia kita ditua macam ni, kan, kita bertaubat kerana kita dah puas benda-benda tu dah tak nak buat, itu tidak diterima taubatnya. Sebab itu kena ada keazaman. Tuan Haji kenapa berubah ni, datang masjid ni betul apa, rajin, tak pernah tinggal kuliah. Ustaz, saya malu Ustaz. Kalau saya ingat balik waktu saya berzina, waktu minum arak, waktu bunuh orang, waktu main judi dulu, Allah, malunya saya Ustaz. Saya menyesal Ustaz, dosa saya buat. Kalau macam tu, bertaubatlah tu. Diterimalah taubatnya. Ya ke Tuan Haji? Ya Ustaz, tak larat dah Ustaz. Ya Allah Ustaz, memang tak mampu dah. Berdosanya saya, menyesalnya saya. Kan? Bila tanya kenapa Tuan Haji boleh berubah, berubah daripada main judi ni. Judi bukan senang tau. Judi ni menangnya penasaran, kalahnya ketagihan. Kan? Menang tu nak main lagi, dan menang tu nak main lagi. Kalau kalah tu ketagih, nak lagi. Tak boleh kalah. Macam mana Tuan Haji boleh berhenti main judi ni? Oh, Ustaz tu kena ada azam yang kuat. Betul, itu syarat salah satu daripada syarat taubat. Kena ada azam yang kuat, tak nak mengulang lagi. Oh, sebab tu. Jadi Tuan Haji boleh berhenti main judi sebab azam yang kuat. Macam mana pula Tuan Haji kalau Tuan Haji boleh berhenti daripada buat dosa bunuh orang ke minum arak? Tuan Haji boleh berhenti sebab apa? Itu pun sama Ustaz. Saya berhenti minum arak ni sebab kena ada azam yang kuat. Minum arak pun sama tuan-tuan, dia ketagih juga. Jadi dia kalau berhenti kerana ada azam yang kuat, maka itu adalah betul-betul taubat yang diterima oleh Allah SWT. Tapi bila Tuan Haji ditanya, Tuan Haji macam mana Tuan Haji boleh berhenti daripada buat zina ni? Itu Ustaz, saya boleh berhenti buat berzina ni sebab saya dah tak larat. Itu jangan macam tu pula sebut. Kan? Berhenti buat main judi, berhenti minum arak sebab dia ada azam yang kuat, tapi berhenti berzina sebab dah tak larat. Jangan. Dah tak larat itu adalah alasan yang tidak diterima oleh Allah SWT. Maka kita kena ada keazaman dan juga kena ada penyesalan atas apa yang kita lakukan hatta sebelum kita nak tidur. Baik, sikit lagi. Dan yang ketujuh, kita kena adab yang ketujuh ini, waktu kita bangun besok kena ada azam. Ya Allah, andai kata aku hidup pagi esok, adabnya kita kena ada niat pagi esok bangun kerana nak buat baik. Ni sebelum tidur kena ada azam nak buat baik. Sebab tu ada orang dia bangun tidur, dia tak tahu dia nak buat apa hari ni. Aku nak buat apa hari ni? Aku nak, bila tak ada hala dan tujuan, tidak ada visi dan misi, maka hidupnya akan habis dalam keadaan yang sia-sia. Umurnya akan tersia-sia. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita tinggalkan, jangan biarkan umur kita dijalankan ataupun dihabiskan dengan keadaan sia-sia, sebab nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Nabi sebut akan 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah SWT. An umrihi fima afnah, daripada umurnya dekat dengan apa yang fima ablah, dengan apa yang dihabiskan, dengan usianya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Sebab itu harta kita, usia kita, kesihatan kita, semua itu akan ditanyakan atas apa kita habiskan. Sebab itu besok kena ada niat sebelum kita nak bangun pagi esok. Niat itu azamlah untuk buat benda baik. Benda buat baik, apa dia benda-benda buat baik itu? Benda biasa kita buatlah. Kalau seorang ayah, seorang suami bangun pagi esok, dia niat nak buat apa? Nak cari rezeki yang halal untuk anak isteri. Itu benda baik. Dan itu adalah jalan jihadnya.
ketahuilah kalau dia meninggal dalam perjalanan dia mencari rezeki kepada Allah, kalau dia meninggal dalam keadaan niat dia tadi, aku nak buat baik pada isteri aku nak memperjuangkan, nak cari nafkah yang halal untuk anak isteri aku, meninggal dia dalam keadaan dia tadi, dalam keadaan dia niat macam tu, dia meninggal menjadi seorang yang mati syahid. Allahu Akbar. Ini adalah janji Nabi SAW. Kalau dia berazam untuk mati syahid dunia dan akhirat, dan dia berazam sungguh-sungguh nak dapatkan perkara tersebut, hatta dia berada di atas katil pun, tapi azam yang kuat. Sebab tu setiap kali sebelum tidur tuan-tuan, kita kena ada azam nak mati syahid, azam nak buat baik pagi esok, dan azam nak mati syahid. InsyaAllah kita akan dapat pahala-pahala seperti mati syahid. Kalau pula kita matinya itu dinilai sebagai mati syahid. Dan sikit lagi, muka surat 64 ni kita habiskan. Kamu hendaklah ingat bahawa pada suatu masa nanti jasadmu akan dibaringkan keseorangan di dalam liang lahat. Tiada siapa bersamamu kecuali amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali usahamu. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula, sesal dan insaf tak berguna lagi. Tak berguna dah tuan-tuan. Sebab apa? Waktu kita mati tadi semuanya akan ditanya menurut apa yang kita lakukan. Tak ada orang boleh tolong dah. Sebab tu keseoranganlah kita di dalam lahat. Sebab tu waktu kita nak tidur, itu adalah persiapan kita sebelum kita nak menghadapi kematian. Moga-moga tuan-tuan Allah simpulkan dan Allah jadikan tidur kita, adab tidur kita, hamparan kita sebelum kita memejamkan mata adalah hamparan kita seolah-olah kita berada dalam liang lahat, dan itu menjadikan ia menuburkan keinsafan kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga adab yang kita belajar pada malam ini tuan-tuan dijadikan sebagai amalan dan dijadikan sebagai asbab untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah dari keselamahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah.